biasa berbahasa, tak biasa berbahasa uh, Indonesia. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita fahamlah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subjek kita hari ini ialah Islamic Legal Maxims on Islamic Finance ataupun kaedah-kaedah fiqh di dalam kewangan Islam. Okey, baik. Nama saya Muhammad Syahid Muhammad Noh. Saya daripada Jabatan Syarah Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Baik, alhamdulillah. So, pertama sekali kita tengok. Saya ada rujukan buku, tapi buku tu masih lagi dalam bentuk buku. Tapi saya bawa dia punya terjemahan ke dalam bahasa Melayu, jadi kita mudah untuk faham insya-Allah. Jadi pertama sekali soalan kita, apakah kepentingan mempelajari ilmu kaedah fiqh ataupun dalam bahasa Arabnya qawaid al-fiqhiyah, kaedah fiqh. Pertama sekali dia boleh menghimpunkan isu-isu yang pelbagai di bawah satu kaedah. Okey. Sebelum ini, kalau di dalam kita buka kitab-kitab perundangan Islam, kitab fiqh sebagai contoh, dalam semua mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali, mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, kita akan melihat mereka membincangkan mengikut topik. Topik pertama tentang wudu, tentang solat berjamaah. Kemudiannya mengenai berkaitan dengan puasa, zakat, haji, kemudian pada fiqhul muamalat dan munakahat dan seterusnya. Mereka membincangkan bab mengikut bab. Oleh itu, untuk kita memahami fiqh itu secara menyeluruh, kita kena baca ke semua bab. Baik, itu dalam fiqh. Dalam ilmu kaedah fiqh, dia juga adalah berkaitan undang-undang, tetapi dihimpunkan menerusi tajuk atau menerusi kaedah. Sebagai contoh, kalau kita buka dalam kitab kaedah fiqh dalam mazhab Syafi'i, kitab yang terkenal dalam ilmu ini ialah Ashbahu wan Nadhair. Al-Ashbahu wan Nadhair yang merupakan karangan Al-Imam Abdul Rahman As-Sayuti. Baik. Dalam buku itu, kaedah yang pertama ialah kaedah dipanggil al-umur bi maqasidiha, atau bermaksud perkara itu ditentukan dengan niat. Jadi dalam kaedah yang pertama itu dihimpunkan semua perkara yang berkaitan dengan kaedah itu dari pelbagai bab yang pelbagai. Contohnya daripada bab ibadat pun ada, daripada bab muamalat pun ada, okey, daripada bab, semua bab itu ada. Jadi bermacam-macam bab yang ada. Jadi kita boleh kata dengan ilmu kaedah fiqh ini, kita boleh memahami fiqh Islam itu yang begitu syumul atau begitu merangkumi dengan nama kaedah. Berbeza dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh, kita melihat fiqh itu menuju tajuk. Tajuk solat, tajuk zakat, tajuk haji. Tapi ilmu kaedah fiqh, kita melihat keseluruhan fiqh itu ataupun perundangan Islam itu di bawah tajuk ataupun di bawah kaedah. Satu kaedah itu akan menghimpunkan kepelbagaian tajuk. Itu dipanggil sebagai kaedah fiqh. Namanya kaedah fiqh. Okey, pertama. Yang kedua, apakah kelebihan dan juga kepentingan ilmu ini membantu ahli fiqh, pelajar atau penuntut ilmu untuk menghukum sesuatu perkara dengan lebih tepat dan berfokus. Contohnya, kita nak mencari perkara berkaitan dengan kemudaratan. Contohnya, kita dulu tahun lepas kita berada dalam suasana pandemik sebagai contoh. Jadi kita nak cari tentang kemudaratan. Jadi dalam kaedah fiqh atau dalam ilmu kaedah fiqh ini, dia ada satu kaedah dipanggil ad-darar yuzal. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara yang berkaitan darar ini perlu dihilangkan. Okey, perkara yang darurat ini boleh membawa kita ini, mengizinkan kita membuat perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu semua tu merupakan dipanggil sebagai apa? Sebagai kaedah yang boleh pelajar rujuk. Jadi kamu tak perlu cari
Tak boleh baca bab solat, bab zakat, bab haji untuk mencari isu berkaitan dengan kemudaratan, penyakit dan sebagainya. Terus pergi kepada tajuk ad-daruratu tubihul mahzurat ataupun kaedah ad-dararu yuzal. Okay, jadi itu memudahkan kita. Contoh lain, kita rasa susah. Contohnya kita rasa beberapa perkara ini menyusahkan kita. Jadi apakah tajuk kita nak cari hukum tu? Kita akan cari dalam ilmu kaedah fiqh yang berkaitan dengan masyaqqah ataupun kepayahan. Ada kaedah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Perkara yang susah itu akan membawa kepada kesenangan. Itu dipanggil sebagai kelebihan ataupun kepentingan ilmu ini yang membantu kita untuk mudah memahami hukum yang banyak ataupun yang luas. Okay, seterusnya, saya pergi ke slide seterusnya. Nombor 3, kelebihannya adalah untuk membantu memahami sudut dan sisi pandangan fiqh dengan lebih luas. Kerana dalam setiap kaedah itu ada kepelbagaian bab-bab yang masuk. Contohnya, dalam tajuk ataupun dalam kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir sebagai contoh. Okay, masyaqqah ni ialah kepayahan akan membawa kepada kesenangan. Bila kita bermusafir, kita susah. Musafir ni susah. Nabi kata nau'um minal azab. Perkara yang agak sukar lah kita kan nak kejar masa, penat, jauh, panas dan sebagainya. Itu merupakan masyaqqah ataupun kepayahan. Perkara itu akan membawa kepada kemudahan. Apakah kemudahan? Kita boleh jamak qasar, kita boleh solat zuhur dengan 2 rakaat, kita boleh menggabungkan zuhur dan asar, jamak takdim, jamak takhir, kita boleh tayamum, kita boleh buka puasa jika perlu. Itu semua merupakan kemudahan ataupun relaxation yang diberikan bagi mereka yang bermusafir. Jadi untuk kita lihat kaedah itu, dia akan merangkumi kesemua bab. Bab solat ada, bab tayamum ada, bab jamak qasar ada, dan bab yang berkaitan dengan dhaman ataupun jaminan pun ada, bab macam-macam bab. Okey, kenapa? Itu menunjukkan kita boleh faham dengan sudut yang lebih luas kerana satu kaedah itu dia menghimpunkan kepelbagaian. Dia menghimpunkan kepelbagaian bab yang berada di bawah satu kaedah. Nombor 4, apa lagi kelebihannya? Membuktikan Islam adalah agama yang fleksibel dan sesuai sepanjang zaman. Kerana dengan kaedah ini membuatkan para ulama yang membuat ilmu ini, mereka yang menyusun ilmu ini yang telah pun ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi ilmu kaedah fiqh ini tercipta ataupun terbina daripada observasi, pemerhatian para ulama kita berkaitan dengan hukum hakam. Langsung mereka menghimpunkan kaedah. Kaedah inilah yang diguna pakai, yang seterusnya boleh dipakai sehinggalah ke zaman ini, bahkan sehingga hari kiamat. Menunjukkan Islam itu agama yang sesuai, yang fleksibel dan juga boleh dipakai sehingga kepada hari-hari seterusnya, hari-hari mendatang. Okey, dia bukan hanya terhad kepada hadis ataupun Quran. Bahkan kita ada kaedah, kita ada ilmu usul yang untuk merancana hukum. Kita ada kaedah untuk membantu para ulama memahami hukum dan seterusnya. Okey, ini sebagai mukadimah kita nak faham apakah itu kelebihan ataupun kepentingan ilmu kaedah fiqh. Jika tidak, kita kena baca semua fiqh yang besar. Dan itu tak mungkin untuk kita. Dengan masa yang sibuk, dengan banyak kuliah lain, banyak subjek yang lain kita kena ambil. Macam mana kita nak faham fiqh ini? Kita mungkin boleh dibantu dengan mempelajari sedikit ilmu kaedah fiqh. Sudah pasti ilmu kita yang belajar ilmu ini tak sama dengan mereka yang mahir ke semua kitab fiqh. Tapi sekurang-kurangnya kita mendapat satu petunjuk ataupun bimbingan untuk kita pergi lebih jauh memahami undang-undang dunia dan diperbandingkan dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang yang lebih fleksibel. Okey, itu setakat ini tentang kelebihan ilmu kaedah fiqh. So ada di sana ada apa soalan? Boleh raise hand ke tanya apa tak apa. Okay, kita tak terlalu official. Boleh, kita tak ada masalah pun untuk bertanya. Ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus sikit. Okey, baik.
Jadi itu kita punya matlamat kita untuk mempelajari ilmu ini. Baiklah, kita akan pergi kepada kaedah yang pertama. Di sini mudah-mudahan ada perbincangan kita nanti insya-Allah. Baik, kaedah pertama yang berbunyi al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Judgment is to be based on knowledge and understanding. Atau bahasa Melayu bahasa kitanya ialah menghukum sesuatu perkara itu dengan tepat perlu dimulakan dengan satu tasawur. Tasawur ni ialah gambaran lengkap dan komprehensif. Gambaran lengkap dan komprehensif. Sebagai contoh, kita nak pergi sebuah tempat itu. Kita nak pergi sebuah tempat. Contoh saya nak pergi ke Jakarta sebagai contoh. Saya tak boleh mengatakan Jakarta tu jauh sangat ataupun Jakarta tu macam-macam lah. Mungkin harganya mahal ke barang-barangnya mahal. Melainkan saya dah tengok, saya dah sampai ke sana. Saya dah faham negara itu bagaimana. Itu dipanggil sebagai hukmu ala syai'. Kita nak mengatakan ia baik ke, kita nak mengisbatkan benda, nak menetapkan satu perkara, baik ke, tak baik ke, atau kita nak menafikan dia ni hebat ke, harga barang mahal ke. Di Jakarta itu saya kena faham dahulu Jakarta tu di mana, apakah ekonomi dia, apakah taraf hidup rakyatnya. Itu barulah kita boleh kata oh Jakarta negeri yang membangun, tapi barangnya dah semakin mahal. Itu contoh. Tapi saya tak boleh kata macam tu melainkan saya dah study. Saya dah boleh faham apakah dia behavior, tabiat, kedudukan, bentuk negeri Jakarta itu. Provinsi Jakarta itulah sebagai contoh, ya. Juga macam tuan-tuan ataupun semua santri tak boleh mengatakan Malaysia ini barangnya mahal, melainkan telah dilihat, pergi ke sini, tengok peniaga, tengok ekonomi dan sebagainya, barulah kita boleh kata Malaysia barang mahal. Itu statement tu. Tapi statement tu ataupun pernyataan tersebut mesti datang daripada satu tasawur, gambaran. Kita kena faham dahulu. Kita pergi ke Arab sebagai contoh. Kita kata orang Arab ini, mereka ni semua kaya-kaya. Sebagai contoh. Adakah benar statement kita tu? Betul. Sebab saya tengok orang Arab ni dalam YouTube, dia ada kereta besar, dia ada rumah macam istana. Tapi kita kata tak semua macam tu. Nak tak nak, kita kena pergi ke Arab Saudi ataupun ke Mesir ke, tengok keadaan, kita tengok waqi', tengok reality. And then lepas itu baru kita boleh faham Arab ni kaya ke miskin. Itu dia panggil sebagai far'un ataupun al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Kita nak hukum satu benda tu, kita kena pastikan kita dah faham dia punya bentuk. Kita dah faham keadaannya. Kita dah faham bentuk dan juga dia punya gelagat dan lain-lain. Saya guna kalimah gelagat. Adakah itu tuan-tuan semua faham ke kalimah gelagat? Itu saya tak tahu bahasa Melayu ke bahasa gelagat ni behavior. Okey. Behavior lah gelagat. Tindak tanduk, kriteria dan lain-lain. Okey, baik. Itu kaedah kita yang pertama. Jadi kaedah ini untuk apa kita pakai? Jadi kita pergi slide seterusnya. Okey. Bismillah. Okey. Di sini para ulama menggunakan kaedah ini. Nombor satu, para ulama yang sebelah kiri itu merupakan dia punya in English, ya. Sebelah kanan tu saya melayukan dia. Para ulama berbeza pendapat mengenai perihal yang membatalkan puasa, mengikut bagaimana mereka mengkonseptualkan perkara tersebut. Okey. Kita faham bahawa batal puasa ini makan. Itu kita jelas kita faham. Tapi bagaimana pula orang yang mengambil suntikan ketika berpuasa? Dia puasa di hari Ramadan ataupun ketika Ramadan, ataupun dia berpuasa sunat ketika bulan yang lain. Kemudian dia mengambil insulin. Dia inject dalam perut dia, insulin dalam perut dia, ataupun dia ambil darah. Adakah perkara itu batal puasa? Jadi nak tak nak, para ulama dia tak boleh kata batal ataupun tidak batal, melainkan dia dah tengok benda tu. Apa bentuk dia? Apa kesan dia?
apakah yang berlaku, apakah yang terjadi daripada perkara itu. So bila dia tengok orang bila mengambil insulin, kencing manis ni, dia akan suntik dalam dia punya perut dan dia akan masuk ke dalam dia punya rongga. Adakah batal puasa? Jadi benda tu, rongga tu pula akhirnya sampai kepada perut dia. Maknanya kenyang. Dia insulin kan, insulin. Maknanya seperti sama juga seperti dia makan melalui mulut dia, masuk ke rongga dia. Kalau insulin pula disuntik di perut, masuk ke dalam rongga dia. Jadi benda itu macam ada kesamaan. Jadi para ulama kita mungkin mengatakan mengambil insulin ketika berpuasa boleh membatalkan puasa. Kenapa? Kerana ia juga sampai kepada rongga. Jadi semua hukum itu adalah berasal daripada tasawur mereka. Mereka dah faham benda itu. Mereka dah study. Okay. Nombor 2. Al-Ghazali memahami konteks dan kandungan falsafah barat yang ditolak oleh sebahagian umat ulama Islam dan berkata menolak sesuatu pemikiran tanpa memahami adalah seperti menembak dalam gelap. Okey. Kita kenal Imam Al-Ghazali ini merupakan ulama ataupun imam dalam mazhab kita lah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam juga Al-Ghazali juga ulama yang terkenal dengan keilmuan dalam fiqh, dalam ilmu kalam, okay, dan juga dalam kepelbagaian ilmu-ilmu yang lain. Dan beliau agak terhadapan dalam ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu kalam, mantik dan ilmu akidah. Cuma di zaman dia ada juga ulama yang mengatakan ilmu kalam itu bid'ah. Ilmu kalam itu ilmu yang merosakkan, ilmu yang tidak perlu dipelajari. Itu fahaman setengah pendapat mereka. Maka Imam Syafi'i, Imam Ghazali dia kata, pernahkah mereka itu belajar ilmu itu? Jadi Imam Ghazali pun buka, membaca manuskrip ataupun buku-buku, manuskrip barat ataupun pemikiran barat ketika zaman beliau. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijrah. Jadi dia nak tahu betul ke orang barat ini, golongan-golongan Greek ataupun golongan-golongan Kristian ini yang membawa ilmu mantik, ilmu dan lain-lain ini adalah salah. Maka dia baca. Bila dia baca ilmu itu, dia pun kata apa? Menolak sesuatu pemikiran tanpa memahami adalah seperti menembak dalam gelap. Kita tak faham lagi benda tu, tapi kita kata itu salah. Kita tak tahu lagi benda tu apa, kita kata itu salah. Contoh lain yang lebih mudah, kita tengok seorang lelaki yang berpakaian tidak cantik, kita kata ni mesti orang susah, orang miskin ke, ataupun orang jahat ke. Kenapa? Kita tengok pakaian dia. Sedangkan kita tak kenal dia siapa. Kalau kita kenal dia siapa, tahu hati budi dia, kita kawan dia, mungkin pakaian tu tak menggambarkan apa-apa pun pada kita. Kenapa? Sebab kita kenal. Bila kita kenal tu, bila kita tahu, kita ta'aruf, baru kita akan memberikan pendapat yang baik. Walaupun pakaian dia buruk, tapi kita kenal dia, apa kita kata? Dia orang yang baik, dia orang yang soleh, dan seterusnya. Tentu juga Imam Ghazali kata, kamu kena faham dahulu pemikiran barat ini, baca buku mereka, baru kamu faham. Jadi bila kamu dah faham, kamu akan mengeluarkan pendapat yang betul. Sama lah macam kita pun belajar kan. Belajar ilmu ekonomi ke, ilmu ekonomi zakat ke, ekonomi makro ataupun mikro, kita kena faham dahulu, kita boleh gunakan dan akan keluarlah dengan pendapat yang betul. Kalau kita pun tak faham, kita pun juga mungkin takkan mampu memberi pendapat yang betul tentang perkara itu. Okey, baik. Itu secara ringkaslah bagaimana ilmu ini digunakan. Baik, seterusnya. Okey, ini setakat ini ada apa persoalan untuk boleh ditimbulkan? Kita bincangkan sebelum pergi jauh. Belum, Ustaz. Baik. Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Kita tengok seterusnya. Okay, ini muka surat seterusnya. Sebentar ya. Okey, baik. Jadi kaedah ini bagaimana untuk difahami dalam konteks dalam perkara berkaitan kewangan Islam. Okay, the applications of the maxim in the Islamic finance. Okay, jadi baru kita masuk dalam kita punya lubbul mawdu' ataupun kita punya sulbil mawdu', kita punya tajuk yang paling utama.
bagi mengesahkan sesuatu produk itu patuh syariah, segala kontrak dan dokumen berkaitan produk tersebut perlu dibentangkan kepada ahli lembaga pengawasan syariah bagi memahami hakikat sebelum mereka menetapkan hukum dan pandangan. Jadi kalau antum ditanya, antum nanti mungkin atau ditugaskan sebagai mungkin lembaga di dalam MUI, kan, Majlis Ulama Indonesia. Kita nak faham satu isu. Kita nak faham Bitcoin ni ataupun cryptocurrency ataupun e-wallet ni bagus ke tak bagus, boleh ke tak boleh. Kita kena tasawur dahulu. Kita kena faham dahulu apakah dia mata wang kripto ataupun cryptocurrency. Apakah dia e-wallet? Bagaimana dia berfungsi? Bagaimana wang itu dipindahkan kepada pemilik ataupun kepada pengguna? Dan bagaimanakah wang itu disalurkan kembali kepada sistem? Itu semua merupakan panggil sebagai far'un. Far'un itu penting untuk kita faham. Begitu juga ahli lembaga pengawasan syariah. Di Indonesia dan di Malaysia, setiap bank ada ahli lembaga. Panggil ahli jurukuasa syariah yang akan mengesahkan setiap perbuatan, setiap tindak tanduk, setiap produk bank itu haruslah mematuhi akan standard syariah. Saya kongsi di Malaysia lah. Di Malaysia kita ada Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia lah yang mengawasi segala tindak tanduk di peringkat syariah. Okey, setiap tindak tanduk ataupun setiap hukum hakam berkaitan kontrak di dalam bank. Dan sudah pasti dalam Bank Negara Malaysia ada kepakaran, ada pakar-pakarnya di dalam DIS ataupun di dalam ahli lembaga, ahli pengawasan penasihat syariah dan sebagainya. Okay, mereka ni bila ditanya tentang satu produk, mereka kena faham dahulu produk itu bagaimana. Jadi pihak bank dia kena terangkan dengan jelas bagaimana produk ini berfungsi. Produk apa sebagai contoh? Kita kata produk Al-Qardu. Qardu ni produk pinjaman. Dalam bank di Malaysia, okay, ni saya cerita konteks Malaysia supaya antum boleh belajar ya, boleh tengok, atau boleh mengambil iktibar lah kurang-kurangnya. Di Malaysia, di perbankan Islam sebagai contoh, okey, bila mana kita sebagai tetamu, sebagai pelanggan, kita pergi kepada bank, kita membuka akaun. Jadi kalau di Indonesia, apakah akad tu yang berlaku? Kalau tuan-tuan boleh kongsikan, apa akad berlaku bila customer pergi kepada bank dan dia buka akaun? Apa akad yang berlaku? Siapa yang boleh jawab tak? Silakan, tak apa, salah pun tak apa. Kita belajar kan, tak ada masalah. Apa akad yang berlaku apabila seseorang itu pergi ke bank? Dan, ya, silakan. Mudharabah. Wadiah. Wadiah, okey. Semua boleh berlaku. Betul, wadiah boleh. Sebab kita pergi kepada bank, kita minta bank jaga. Bank sebagai kita punya penjaga, punya guardian, kan? Guardian dia. Betul juga, betul. Okay, katanya tadi Mbak kata apa? Itu mudharabah. Mungkin juga mudharabah. Sebab kita pergi bank, kita kasih duit kepada bank, bank akan gunakan. Kita ni capital provider, sahibul mal. Bank merupakan entrepreneur ataupun sebagai mudharib yang akan gunakan duit untuk menghasilkan keuntungan. Boleh juga. Cuma di Malaysia, kita menggunakan kaedah al-qardu, pinjaman. Bila seorang pelanggan, dia pergi ke bank, bila pelanggan tu memberi duit kepada bank, akad yang berlaku ialah bank meminjam daripada pelanggan. Bank meminjam daripada pelanggan. Itu punya gambaran dia. Dia punya bentuk zahir sama sahaja. Tadi pelanggan pergi bank kasih duit. Katanya yang tadi awal wadiah. Boleh juga. Tapi bila kita baca balik wadiah itu, ni ijtihad daripada di Malaysia. Bila mereka baca balik undang-undang wadiah tu, wadiah ini ialah memberikan benda yang satu, contohnya beri handphone ni. Ni handphone saya ni. Saya beri pada bank, pergi pada tuan ke siapa-siapa ke, pada siapa-siapa tak nampak nama. Khairul Rahmat. Nah, bagi pada anta, anda kata pada Khairul Rahmat, tolong jaga. Itu dia panggil wadiah. Nanti esok anda ambil semula handphone ini. Tapi dalam bank tak boleh wadiah. Bukan tak boleh, maknanya tidak tepat. Itu pada ijtihad kami. Kami tak salahkan siapa pun. Itu ijtihad di Malaysia. Ijtihad kami macam tu. Kerana
Bila kita wadiah, kita mesti meminta jaga barang yang sama dan barang yang sama dipulangkan kembali. Itu wadiah. Tapi kalau bank tak boleh berlaku. Kita pergi bank, kita bagi duit RM200, kita minta dijaga. Itu wadiah kan. Tapi bila kita ambil balik duit tu, bukan duit yang sama, duit yang lain. Mana boleh duit yang sama? Duit yang sama dia punya note, tak mungkin. Akan berubah ain ataupun barang yang dijaga itu. Memanglah bank ni menjaga nilai sahaja. Tapi kita kasih duit tu yang fizikal. Jadi bank mesti pulangkan yang fizikal. Jadi itu tasawur daripada ulama di Malaysia. Kita mengatakan wadiah tidak sesuai. Taklah salah, tak sesuai. Yang sesuai ialah al-qardu, di mana bila pelanggan pergi kepada bank, bank sebenarnya qardu muqrid, pelanggan muqtarid. Okey, bank meminjam daripada pelanggan. Oleh demikian, bila-bila sahaja pelanggan boleh minta duit itu. Pelanggan meminta duit dengan cara mengeluarkan daripada ATM machine. Mengeluarkan ataupun memindahkan wang dia daripada bank A kepada bank B. Itu cara dia ambil balik. Itu kaedah dia. Jadi itu pegangan itu telah pun termaktub di dalam polisi dokumen di Malaysia. Oleh itu, semua bank Islam adalah merupakan dipanggil sebagai muqtarid kepada pelanggan. Dia terbalik. Dia bukan bank yang beri pinjam, pelanggan yang beri pinjam. Oleh demikian, bank hanya perlu memulangkan jumlah yang sama diberikan kepada dia. Kalau contohnya nama Ana Muhammad Syahid, Ana pergi kepada bank, Ana kasih RM1,000 sebagai contoh. Okey, RM1,000,000. Jadi bila Ana nak balik, Ana cuma boleh ambil RM1,000,000 sahaja. Tak boleh lebih. Sebab itulah wang yang Ana beri pinjamkan kepada bank. Okey, itu di Malaysia itu merupakan standard. Setiap bank Islam dia perlu mengaktifkan akad qard. Qard tu ni apa? Akad pinjaman, iaitu bank meminjam daripada rakyat ataupun daripada pelanggan masing-masing. Oleh demikian, bank berhak untuk memulangkan, bank wajib memulangkan jumlah yang diberi pinjam, dan bank tidak ada kewajipan untuk memberikan interest. Sebab itu merupakan riba. Mana mungkin bank pinjam duit kita, bank beri tambahan ataupun interest, itu riba namanya. Tetapi dia tak menghalang bank untuk memberikan hibah. Bank boleh pinjam duit daripada rakyat, daripada pelanggan, dan bank juga boleh mengenakan ataupun memberi hibah atas budi bicara. Tidak ada kontraktual, tidak ada kewajipan. Tapi nak kata semua ni perlu dipahami dahulu. Baru mereka boleh menghukum. Dahulu pun kami Malaysia pakai wadiah. Itu pengetahuan semua. Dulu sebelum 2016, memang Malaysia pakai wadiah. Setiap bank yang duit yang masuk dalam bank adalah merupakan wadiah yang perlu dijaga oleh bank. Tapi lepas 2017-16 kita tukar kepada konsep al-qardu selepas kita tasawur bahawa ia tidak sesuai untuk al-qardu. Harap semua faham ya. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Tak masalah. Boleh raise hand dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya. Nombor 2. Kita dah faham. Jadi, kita dah faham bahawa ahli lembaga pengawasan syariah tidak akan mengesahkan, meluluskan satu hukum itu melainkan dia dah faham. Dan dia akan minta segala dokumen. Ana alhamdulillah terlibat sebagai penasihat ataupun sebagai ketua syariah sebuah bank di Malaysia. Memang kalau kita nak menetapkan nak beri pandangan pada produk, akan mengambil proses yang agak panjang. Akan masuk 3-4 kali, kadang-kadang 10 kali meeting, dah 2 tahun. Contohnya produk yang baru diluluskan, kredit card. Bank saya baru lulus kredit card. Tapi untuk luluskan kredit card itu, kita kena makan masa sampai 2 tahun. Kenapa? Banyak proses dia. Mula-mula recommendation, suggestion, model. Itu kita kena sahkan dia punya skrip dia skrip bank, skrip pelanggan. Banyak cerita. Banyak betul dia punya proses. Tapi itu untuk apa? Untuk tasawur yang lebih lengkap. Supaya hukum nanti, kita kata
produk ini adalah halal berdasarkan kepada satu studi yang begitu lengkap, satu gambaran yang begitu lengkap. Kalau tak lengkap, kami takkan buat keputusan. Banyak sahaja perkara yang masuk ke dalam meeting tapi tak lengkap. Jadi kita reject. Lengkapkan dahulu. Lengkapkan dahulu. Itu penting ya. Untuk apa penting lengkapkan? Untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada ahli lembaga ataupun ahli kuasa syariah untuk memberikan matlamat. Juga sama macam kes vaksin. Di Malaysia, vaksin tu wajib. Okay? Kalau Indonesia saya tak pastilah. Di Malaysia wajib vaksin. Yang dewasa, yang kanak-kanak tak apa. Yang dewasa, yang berisiko tinggi wajib vaksin. Tapi untuk mewajibkan vaksin itu perlu studi dahulu. So ahli fatwa berstudi, kaji dan sebagainya, itu semua dipanggil tasawur. Tasawur itu menggambarkan dengan lengkap supaya kita dapat memberi hukuman yang betul dan juga yang baik. Ya. Baik. Nombor 2. Ni. Okey, setakat ni ada soalan apa? Sebelum kita pergi nombor 2. Silakan. Bismillah. Kalau ada soalan. Tidak ada, kita sambung sekejap. Ya. Okey. Baik. Nombor 2. Ini masuk dalam agak teknikal sedikit, mudah-mudahan kita boleh faham. Tidak faham nanti tuan-tuan boleh tanya. Dipanggil komoditi murabahah secara asasnya adalah harus kerana ia merupakan jual beli secara menaikkan harga. Dipanggil markup sale. Murabahah itu kita naikkan harga daripada harga kos. Kita beli barang ini kita beli phone ini harganya RM1,000 ataupun RM1,000,000. Kemudian kita naikkan harga, kita jual dengan harga RM2,000,000. Itu dipanggil murabahah. Ya, murabahah ni kita menjual harga satu barang itu dengan menaikkan harga dan dimaklumi oleh para pembeli. Okey. Jadi dalam bank dia ada panggil komoditi murabahah. Apa ini? Di Indonesia tak buat ni. Saya tahu tak buat. Indonesia ada musyarakah, ada mudharabah, ada ijarah, ada, tapi murabahah tak buat. Komoditi murabahah antum tak buat. Tak apalah. Mungkin akan datang. Okey, baik. Jadi murabahah ni bagaimana? Ialah saya ringkaskan, bank akan membeli komoditi dengan harga murah, harga kos, dan bank akan jual kepada pelanggan dengan harga keuntungan dengan ada sedikit penambahan. Itu dipanggil murabahah. Di Malaysia namanya CMP, Komoditi Murabahah Program, iaitu program komoditi murabahah di mana bank ini akan membeli aset ataupun membeli satu komoditi daripada pembekal komoditi dan bank akan jual kepada pelanggan dengan harga mahal. Harga mahal itu dipanggil murabahah. Okey. Itu dipanggil murabahah dalam bank. Ana tak cerita lebih, tapi nanti itu cukup maklumat dia, iaitu murabahah dalam bank Islam itu diharuskan. Cuma IOFI ni AAOIFI ni satu badan di Bahrain. Okey, auditing and dipanggil sebagai apa? Satu badan audit untuk IFI ni Islamic Financial Institution. Okey, itu dia punya fungsi IOFI ni. Okey. Dan IOFI pula melihat komoditi murabahah tak boleh. Tak boleh berlaku sedemikian. Salah tu. Kerana apa? Kerana pembeli yang membeli komoditi itu bukan nak barang tu pun, dia cuma nak dapatkan pinjaman sahaja. Jadi itu pandangan IOFI. Kenapa dia pandang macam tu? Itu tasawur dia. Itu tasawur yang diberikan oleh IOFI yang mengatakan murabahah tidak sah. Tidak boleh diharuskan. Tetapi Malaysia mengatakan ia adalah harus. Ia adalah harus. Sebab apa itu merupakan murabahah. Dia terpulang. Jadi ada dua pendapat yang berbeza. Kenapa berbeza? Sebab berbeza tasawur, berbeza gambaran dan berbeza pendirian dan berbeza cara kita melihat perkara itu. Itu dipanggil tasawur tu. Bila berbeza tasawur, akan berbezalah dia punya hukuman ataupun pendapat terhadap perkara itu. Okey? Baik. Kita itu secara mudahlah. Okey, kalau ada soalan kita tanyakan, tak apa. Saya tanya je sebab kita suka berinteraksi kan.
Okey. Okey, kedua. Kita pergi pula yang ketiga. Okey, ini dipanggil sebagai Allahumma salli ala Rasulillah, dipanggil sebagai apa ni? Sebagai pandangan Ayofi mengenai aset atau harta yang tidak fizikal. Okey. Bila kita sebut tentang harta, dia ada dua jenis harta. Pertama sekali, harta yang kita nampak. Okey, harta yang kita nampak. Contohnya macam kereta, rumah, wang, kita nampak. Wang tu pun kalau masuk bank pun kita nampak nombor dia. Kita boleh tengok menerusi internet banking. Okey. Dan kita nampaklah, yang penting kita nampak. Ada aset yang tidak nampak. Aset yang tidak nampak ni lebih mahal berbanding yang nampak. Aset yang tak nampak ini lebih mahal berbanding aset yang nampak. Kenapa? Sebab boleh jawab. Kenapa? Ada kalanya harta yang tak nampak ini lebih mahal berbanding yang nampak. Mengapa? Apa boleh kasih pandangan? Ada kala harta yang tak nampak ini lebih mahal berbanding harta yang nampak. Sebab dia kenapa? Okey, antara sebab dia ialah bila harta tu tak nampak ataupun tidak fizikal, dia lebih tahan lama. Dia tahan lama. Contoh kita katakan ialah apa yang tahan lama? Atau apa yang tahan lama ya? Ialah dia panggil branding. Ialah jenama. Jenama ni macam contoh Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya di Indonesia ada jenama, saya tak pastilah, antum punya kapal terbang Garuda kan? Garuda Airlines. Jenama tu dia tak ada, jenama tu bukan macam kereta, bukan macam bangunan, tapi dia ada satu nama yang kuat. Garuda Airlines. Contohlah ni, maaf saya mohon maaf kalau contohnya tidak bagus. Ini masyhur di Malaysia. Rokok kereta gudang garam. Okey, saya mohon maaf Gudang garam tu terkenal di Malaysia. Harga lagi murah, lagi kuat dia punya rasanya. Saya tak rokok tapi saya kawan-kawan bagi tahulah. Jadi gudang garam itu terkenal di Malaysia. Itu pilihan bajet namanya. Pilihan yang agak murah. Terkenal. Jadi rokok tu banding rokok dengan nama, mana lagi kuat? Nama lagi kuat. Nama tu tahan dah lama dah. 40 tahun, 50 tahun. Kekal hingga hari ini. Jadi nama ataupun jenama juga merupakan aset. Okey, siapa yang beri pandangan sedemikian? Ayofi. Ayofi ni satu badan dekat Bahrain. Bagi dia, okey, kita tengok yang bawah tu. Saya tak tuliskan dalam bahasa Melayu, tapi saya boleh tengoklah tepi ni. Dia kata, should intangible asset such a brand name and intellectual property be considered forms of wealth that can be exchanged for wealth. According to the majority of jurists, for something to be recognized as wealth by the Sharia, it must fulfill the following three conditions. Okay, dia membawa pandangan bagi ulama syariah, untuk sesuatu perkara itu dia memiliki makna. Dia memiliki makna, dia perlulah ada tiga perkara. Yang pertama sekali, it must provided at some desired usufruct. Benda itu perlu ada satu perkara yang menarik perhatian kita. Kita nak benda tu. Tak ada pun tapi kita nak. Contohnya macam cryptocurrency macam Bitcoin. Hari ini jatuh harga. Ethereum, Ripple, Tether. Benda tu tak ada pun. Semua dalam komputer. Tak boleh pegang pun. Semua kita kena pakai phone kita, pakai komputer untuk membeli. Tetapi kita nak benda tu walaupun tak ada. Benda tu dalam sistem kita kan, dalam sistem. Contoh macam hari ni kalau antum tengok ada game dalam handphone, COC, Clash of Clans. Saya tak main tapi saya tahulah. Clash of Clans tu dia game komputer biasa, game dalam kita punya phone. Okey, game dalam phone kita. Game dalam phone kita. Tetapi dia ada nilai. Dia bernilai sebab apa? Bila kita main game itu, bila kita gunakan game itu, dia akan dapat markah. Markah tu boleh kita convert kepada duit.
Jadi benda tu, game tu tak ada pun, game dalam phone kita. Tapi dia ada account. Account tu berharga. So kita suka benda tu. Itu dia panggil clash. Dia panggil sebagai satu ciri-ciri harta ialah kita suka benda itu. Seterusnya ialah usufruct is lawful. Okay, nak mengatakan kalau kita nak mengatakan, okay, kalau kita nak kata benda itu adalah satu harta, kita kena pastikan bahawa dia adalah benda yang halal di sisi syariat. Kalau tak halal tak boleh. Contoh paling mudah ya, maaf ya, rokok, arak itu walaupun berharga. Arak tu mahal. Kalau di China ada arak yang paling mahal, katanya sebotol harganya 12,000 USD. Sedangkan minum habis kan, 12,000 USD harga dia. Jadi adakah itu harta? Dalam Islam kita ada perbahasan lah, harta itu muqawwim ataupun ghairu muqawwam. Okey. Jadi tak apa, itu cerita fiqh. Cuma dalam Islam mengatakan kalau ia tidak halal, ia tidak dikira harta. Walaupun dia mahal. Dalam Islam, kalaulah dalam syariat kita, kalaulah dia mahal sekalipun, tapi dia haram, dia tidak dikira sebagai harta. Okay, setuju ya? Baiklah, yang ketiga. Usufruct must have some monetary values by customary standard. Okay. Kita katakan bahawasanya bila benda itu dianggap berharga, dia mesti boleh ditukar dengan nilai. Ditukar dengan nilai. Walaupun dia tak ada. Contoh macam tadi, contoh saya adalah cryptocurrency. Cryptocurrency tak ada. Kan tak ada pun dalam kita punya tangan lah, tak ada. Cuma ada dalam sistem kita ni. Tapi dia bernilai. Bila kita beli, kita kena convert, kita kena exchange dengan duit. Kita kena bayar dengan wang. Kalau kita nak beri orang, kita kena bayar dengan wang. Kalau kita nak beli satu mata wang cryptocurrency, sebagai contoh kita nak beli Shiba. Shiba ni satu daripada jenis cryptocurrency. Kita nak beli Muhammad Litecoin. Okay? Kita kena bayar. Jadi benda tu walaupun tak ada di tangan kita, tapi dia ada nilai wang. Oleh demikian, itu merupakan jenis-jenis harta. Okay? Baik. Oleh itu, IOFI berpandangan, okay, setelah IOFI dia study, ini tasawur ni. Ini bukti tasawur. Antum juga macam tu, ketika belajar nanti kena banyak tasawur. Bila antum nak memberikan pandangan, sama ada dalam hukum ekonomi, hukum syariah, hukum hakam berkaitan dengan muamalah ataupun transaksi, antum kena faham dahulu what is the real fact of the subject matter. Apakah dia perkara itu sendiri? Contoh, antum ditanya apa hukum saya membeli saham syarikat syarikat di mana-manalah, di Singapura ke. Okay. Sebelum kita kata apakah hukum membeli saham, kita kena faham apakah itu saham. Apakah itu saham terlebih dahulu? Saham ni adalah share ataupun stock. Apakah itu saham? Kita kena faham secara total terlebih dahulu, baru kita boleh membuat kategori hukumnya. Apa hukum saya membeli sukuk ataupun melabur dalam sukuk, atau melabur di dalam investing in unit trust ataupun unit amanah. Kita kena faham dahulu apakah itu unit amanah, barulah kita boleh memberikan pandangan terhadap perkara itu. Okey. So kesimpulannya ialah IOFI mengatakan setelah IOFI faham akan brand dan juga name, jenama dan juga nama. Okey, tadi saya contoh saya gudang garam ya, jenama yang boleh kita fahamlah. Ataupun di Indonesia mungkin ada jenama kata Kijang kan? Kijang. Okey. Itu di antara jenama itu ada nilainya tersendiri. Nilai tersendiri yang tak salah saya di Indonesia ada satu produk makanan namanya Nabati. Saya tengok dia punya packaging tu kilang dekat Indonesia. Nabati, dan juga diluluskan oleh Majlis MUI Indonesia halal kan. Jadi itu semua nama-nama tu ada nilai tersendiri walaupun nama sahaja. Kenapa nama tu bernilai? Kerana nama itu boleh ditukar dengan mata wang. Kedua, kerana orang nak nama itu. Dah ada nama Nabati. Ada nama sekian-sekian nama-namanya.
Okey. Contoh Indonesia ada AirAsia kan, AirAsia macam kapal terbang kan, AirAsia X, AirAsia Indonesia, AirAsia. Semua nama-nama tu ada nilai sebab apa orang nak beli nama itu. Kedua, ia halal. Yang ketiga, ia boleh ditukarkan dengan mata wang. Oleh itu, dia melengkapi satu sifat-sifat ataupun kriteria harta, maka ia bernilai, ia adalah harta yang boleh dijual, bahkan boleh dijual dengan harga yang mahal. Okey, dan itu merupakan harta yang diiktiraf oleh Islam ataupun syariat kita. Ceritanya apa? IOFI nak membuat keputusan tersebut, dia kena study dahulu apakah itu brand dan juga name. Nama dan juga jenama. Okey, itu yang pertama. Itu yang terakhirlah. Okey. Baik. Seterusnya contoh terakhir. Saya rasa ni terakhir sebab tu kita buka. Okey, ada apa soalan tak sebelum kita pergi kepada contoh seterusnya? Prof, mau nanya, Prof. Silakan. Ahlan wa sahlan. Kalau di Malaysia itu hukum kripto itu bagaimana? Oh. Di Indonesia kan MUI itu mengharamkan. Ya. Bagus. Alhamdulillah. Ini panjang nih cerita ni, panjang nih. Apa kita bincang? Bagus. Siapa tanya tu? Siapa namanya? Bapak siapa? Kamil Wijaya. Alhamdulillah. Okey, sebentar boleh tak kasih seminit? Kejap, saya nak tengok. Sebentar, kejap. Saya off sekejap video ya. Siap, Prof. Okey, Assalamualaikum. Kita tadi ditanya berkaitan dengan cryptocurrency. Kalau di Indonesia, MUI kata itu tidak sah kan, tidak haram kan, harta yang tak boleh dibeli. Di Azhar juga dikatakan tak boleh, kerana alasannya dia ada waror dan lain-lain lah ya. Baik. Yang ketiga, di Malaysia juga kita ada sedikit berbeza pandangan. Itu nama tasawur tu. Tasawur di Azhar dikata kerana mata wang ataupun cryptocurrency Bitcoin itu dia volatile. Harganya naik turun. Jadi katanya ulama yang mengatakan kami di Malaysia kata volatile itu tak semestinya menunjukkan dia adalah perkara yang horor ataupun yang salah. Sebagai contoh, kalau contoh mata wang Indonesia atau mata wang Malaysia, ringgit ataupun rupiah, tiba-tiba masa bulan itu dia volatile, naik turun. Adakah haram kita beli mata wang itu? Kalau hujahnya, kalau menghujahkan mata wang kripto itu volatile, dia dipanggil suratut taghayyur, dia boleh berubah dengan cepat. Okey. Jawapannya kami menjawab balik, mata wang ataupun minyak sendiri boleh macam tu. Minyak kereta, petrol. Kalau kurang dia punya stok akan jadi mahal. Kalau banyak stok akan jadi murah. Jadi berubah tu cepat. Boleh berlaku. Semua benda boleh berlaku. Beras pun macam tu juga. Beras, padi kan macam tu juga. So itu hujah. Sebab itu tasawur daripada kami. Okay? Seterusnya saya faham
dia boleh apa? Dia boleh berlakunya spekulasi. Itu di antara hujah tu. Hujah daripada pihak MUI mungkin spekulasi. Jawapan daripada Malaysia juga kami bukan nak argue tidak, tapi kita kena terbuka. Malaysia mengatakan mata wang dolar, mata wang rupiah, mata wang ringgit juga boleh spekulasi. Kita tahu tahun 98 dahulu semua mata wang di Asia Tenggara, baht Thailand, ringgit Malaysia dan juga dengan rupiah Malaysia semua telah pun dispekulasi. Jatuh harga, jatuh ekonomi kita. Maknanya semua mata wang boleh spekulasi. Namun tidak semua perkara yang boleh dispekulasi adalah haram. Jadi itu argument. Jadi kami di Malaysia kami mengambil pendekatan dipanggil tawakuf, ataupun kita kata boleh dengan syarat sekian dan sekian. Sebab antum kena tahu dalam cryptocurrency ada 5,000 lebih, 6,000 lebih jenis cryptocurrency. Ada yang cryptocurrency baik untuk kita, contohnya Ethereum yang boleh membantu kita membuat smart contract. Jadi tidak boleh kita hukum. Bagi saya lah, saya pribadi yang kami di Malaysia berpandangan tak boleh kita hukum umum. Kita akan tengok apakah jenis kripto yang digunakan. Ada jenis kripto yang bagus. Sebagai contoh, okay, siapa tanya ni saya minta maaf, saya makan masa. Tapi ini berkaitan dengan kita punya kaedah supaya kita dapat idea. Sebagai contoh, Malaysia, Indonesia. Kalau antum nanti kalau pergi ke Malaysia atau antum di Indonesia, di Surakarta sebagai contoh, antum nak duit Malaysia. Antum ada rakan di Malaysia. Antum nak hantar duit, kan? Nak hantar duit. Jadi kalau gunakan bank akan makan masa 3 atau 4 hari. Sebab apa? Cross border. Dia menjangkau sempadan negara. Dia ada makan masa. Jadi kalau antum hari ni pergi ke Western Union, kepada banker, isi borang semua, hantar 1 juta rupiah ke Malaysia. Hari ni hari Khamis, Isnin depan baru sampai ke Malaysia. Baru masuk dalam akaun. Baru masuk dalam sistem Western Union di Malaysia ataupun di Kuala Lumpur. 4 hari, 3 hari lambat. Tapi kalau menggunakan cryptocurrency, Bitcoin, Ripple, Ethereum, 2 minit sahaja. Hanya 1 minit, 2 minit telah pun sampai. Mana-mana pun Indonesia pergi ke Malaysia, ataupun Indonesia menghantar ke Amerika, ataupun Indonesia menghantar ke London pun, semua 1 minit, 2 minit sahaja. Jadi ada kelebihan. Jadi tak boleh kita kata, oh tak boleh, ini salah, horor. Saya rasa itu kita kena lihat betul-betul dia punya kriteria, ciri-ciri, itu amat penting sekali. Ya, okey, itu jawapan saya pada tuan lah, pada bapaknya. Okey, mudah-mudahan apa nanti akan datang kita akan bincang lagi, tidak ada masalah. Okey. Okey, jadi fiqh ini, undang-undang ini dia bagi dinamik. Dia boleh berubah-ubah. Tengok kepada sifat tersebut. Okey, baik. Saya rasa masa dah hampir. Saya buka lagi satu soalan sebelum kita habis, insya-Allah. Boleh ke? Terima kasih yang bertanya tadi. Terima kasih yang bertanya. Saya sedikit, Prof. Silakan. Dulu sempat saya baca-baca terkait akad al-inah. Itu kalau nggak salah di daerah Timur Tengah itu akad itu dilarang ya, Tad. Sedangkan di Malaysia itu diperbolehkan. Nah, itu yang menjadi alasan diperbolehkannya di Malaysia itu apa, Tad, kalau boleh tahu? Terus yang kedua, menurut Ustadz pandangan dari Prof terkait sewa menyewa emas untuk dipergunakan dalam bisnis, apakah itu boleh atau tidak, Tad? Itu aja mungkin, Prof. Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Saya cuba ringkaskan, tapi kalau tidak padat nanti kita akan bincang akan datang. Pertama sekali berkaitan dengan inah. Saya setuju. Di Timur Tengah ataupun lebih tepat IOF, dia menegah ataupun dia tidak mengizinkan penggunaan IOF inah. Di Malaysia dahulunya digunakan secara meluas. Tapi hari ini tidak digunakan lagi secara meluas, sudah mula ditinggalkan, sudah mula dipinggirkanlah bahasanya, ya, dipinggirkan. Okey, jadi kalau
pertanyaan tu, mengapakah Malaysia guna? Okay, kita boleh kata dahulu itu sahaja pilihan untuk perbankan Islam itu berpindah daripada konvensional kepada Islam. Itu sahaja cara yang ada, dan itu merupakan pendapat mazhab Syafi'i yang mengizinkan inah. Kerana jika tidak diambil inah, di Malaysia masih lagi perlu ada dipanggil produk perbankan yang berunsur riba. Oleh itu, untuk memastikan bank-bank Islam ini boleh menawarkan produk pinjaman peribadi ataupun kredit kad yang bukan riba, maka inah merupakan pilihan yang paling dipanggil akhaf dararain. Benda yang paling ringan. Berat yang paling ringan. Dia berat tapi ringan lagi berbanding riba. Di hadapan kita ada dua pilihan. Riba, sungguh-sungguh riba, konvensional, ataupun khilaf ulama, inah. Ketika itu kita berpegang sedemikian. Kita panggil inah. Kita ambil inah. Walaupun Arab mengkritik Malaysia. Tetapi kita ada perancangan. Kita kata ini sementara sahaja. Lepas ni kita kalau jumpa pilihan lain, kita akan migrasi, kita akan berpindah. Ternyata alhamdulillah hari ini telah banyak berkurangnya produk inah. Sebaliknya pula, bank negara mengetatkan lagi kaedah untuk menggunakan kaedah inah. Tidak boleh sewenang-wenangnya. Jadi itu jawapan secara ringkas lah. Okay. Kedua, saya ringkaskan apa yang nanti kita bincang semula. Ada kelak akan datang insya-Allah taala. Kedua ialah berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad, sewa beli emas. Mungkin tuan tengok pada quantum metal. Sewa beli emas. Secara umumnya kalau dalam kitab fiqh mengatakan ijazatu, dipanggil sebagai jawaz ijazatil khulli. Pengharusannya menyewakan emas perhiasan. Juga emas yang lain boleh disewa, tidak ada masalah secara umum. Cuma bisnes hari ini yang mungkin tuan-tuan tengok ataupun antum tengok di quantum metal, okay, ataupun kita leasing the gold, situ ada sedikit unsur dia markup. Dia bukan senang untuk sewa sangat, tapi dia nak lebih ambil keuntungan daripada different prices. Di situ kita kena tengok apa akad yang pertama. Kalau semata-mata menyewa emas, hari ini saya nak pakai emas, saya sewa daripada siapa ni namanya Vinda Amelia, contoh sahaja. Okay, saya ambil nama, saya ambil pinjam, saya pinjam rantai ke, saya pinjam apa-apa ke, saya bayar. Ini sewaan. Itu okey. Itu diharuskan. Tapi cuma bisnes hari ini yang dia menyewa untuk mengawal risiko perniagaan dia. Di situ ada sedikit isu-isu yang mungkin akan timbul. Tapi kalau tuan-tuan baca betul-betul dalam sistem sewaan beli emas ni, dia bukan nak sewa sangat. Tapi lebih nak kepada mengawal risiko dia. Dia macam produk dipanggil derivatif. Okey, derivatif ada cara dia. Kalau tak betul caranya, akan salah juga. Akan pergi kepada konvensional. Akan pergi kepada riba dan juga gharar dan juga maisir juga mungkin ada. Oleh itu, kami di Malaysia ada produk derivatif yang Islamik. Dia menggunakan tawarruk. Nanti kita akan bincang kemudian. Cuma ni kita bincangkan jawapan saya. Yang pertama tadi alasan inah. Tapi telah pun selesai sebab kami dah mula meminggirkan inah. Keduanya tentang sewa beli emas. Secara dasarnya okey, sewa emas. Cuma isu yang kedua ialah yang dipakai hari ini bagaimana. Kadang-kadang tak jelas pun caranya. Lebih kepada untuk dia mengawal risiko ataupun kerugian pada nilai perniagaan dia. Di situ akan timbul beberapa soalan lain lah. Bahkan pergi kepada isu-isu ribawi, isu-isu riba dan juga isu-isu yang berkaitan dengan maisir ataupun gharar. Wallahu a'lam ya. Baik, itu secara ringkas saja. Maknanya ia perlukan masa yang panjang tapi tak apa. Nanti kita akan cuba sentuh kembali jika kita ada masa insya-Allah. Okey, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita jumpa lagi akan datang pada kaedah yang kedua insya-Allah taala. Nanti kalau ikutnya kaedah kedua itu ialah berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad sebenarnya tak ada lagi, tak apa. Tu al-aslu fil uqud al-ibahah. Asal dalam setiap akad ini adalah harus. InsyaAllah kita doakan kita ada rezeki. Nanti kita boleh nanti akan datang kalau boleh ada banyak interaksi lah, tak apa. Boleh kita boleh interaksi, kita boleh komunikasi. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan ya. Okey. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mohon maaf kesilapannya. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima Terima kasih, Ustaz. Kita jumpa lagi insya Allah.